Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, anda menerima video ini kerana anda telah pun komen seperti apa yang saya minta anda lakukan di Facebook wall saya. Okey, so saya nak anda komen Fuyo teknik buat duit RM5 angka di Facebook. Klik sini www.cikguhafiz.com/buat duit Facebook. Okey, jadi ramai yang komen dekat sini, lebih kurang 141 orang. So saya akan video ini anda terima kerana anda telah buat perkara tersebut lah. Okey, so tanpa membuang masa lagi, saya nak share teknik seperti mana yang saya beritahu di sini. Okey, so perkara pertama yang saya nak lakukan hari ini adalah bantuan hasilkan income. Saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh hasilkan income melalui Facebook tanpa bersusah payah mencari produk untuk dipasarkan dan tanpa anda susah payah menghantar produk tersebut. Okey, so ini adalah strategi yang bakal saya gunakan untuk hasilkan pendapatan di pasaran antarabangsa sempena Christmas nanti. Jadi saya nak anda buat preparation seawal mungkin. So teknik yang saya tunjukkan ni adalah teknik yang masih lagi dalam R&D. Okey, saya baru structurekan apa yang saya patut buat. Okey, so belum ada apa-apa result lagi. So terpulang kepada anda, kalau anda nak cuba teknik ni, anda boleh cubalah. Okey, so far yang saya tahu, kalau gunakan teknik ini berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang sebelum-sebelum ni di market Malaysia sendiri, ianya memang berhasil lah. Okey, memang ikut benda yang strategi yang sama jugalah. Cuma bezanya kena mahir bahasa Inggeris sikit lah. Okey, so kita terus ke slide kita. Okey, so teknik ini saya namakan teknik RM10K Facebook. Bagaimana saya nak hasilkan RM10K sebulan dengan mudah melalui ataupun daripada Facebook. So teknik RM10K Facebook ni saya nak tunjukkan bagaimana teknik research produk hot di pasaran antarabangsa. Kemudian sumber produk hot tersebut, kat mana nak dapat. Okey, bagaimana saya akan pasarkan produk tersebut nanti. Okey, teknik yang saya gunakan ni adalah 100% dropship. So dropship ni anda tak perlu mempunyai produk sendiri, di mana anda tak perlu nak pergi cari supplier di Malaysia ni. Contoh anda nak berniaga kopi, anda kena berhubung dengan supplier kopi di Malaysia ni, nak kena borong dan sebagainya. Lepas tu anda kena packing, anda kena kena pergi pejabat pos, kena pergi hantar dan sebagainya. No, dropship ni adalah teknik di mana anda hanya menggunakan gambar yang diambil daripada supplier online. Maksudnya supplier online ni, supplier tu memang anda tak jumpa pun, tak ada, mungkin tak ada dekat Malaysia pun. Jadi dia ada di online. Okey, so anda boleh berhubung dengan dia. Bila dapat duit daripada customer anda, anda bayar dekat dia dan dia akan hantar barang tersebut kepada customer anda yang telah membuat pembayaran. Jadi teknik ni tidak memerlukan kos untuk pembelian stok. Okey, so anda dapat, maksudnya tak ada modal beli stok lah. Jadi anda dapat duit daripada customer anda, dia setuju, dia pun bayar melalui PayPal, anda pun bayar duit tu pada supplier anda. Okey, dan anda dapat dia punya keuntungan, supplier anda akan ship barang tu. Okey, so kita teruskan. So pertama sekali adalah research produk. Okey, apa yang saya akan gunakan? Saya akan gunakan eBay sebagai tempat research produk apa yang dicari di market international. Okey, so saya akan gunakan eBay lah untuk research. Okey, so saya nak tunjukkan cara tersebut kepada anda. Okey, so ni eBay, ebay.com So first kali kita pergi ke ebay.com. So apa yang saya buat, saya klik pada advanced search. Okey, anggapkan kita tidak tahu apa-apa produk yang kita nak jual. Okey, so dengan mudahnya saya pergi ke in this category. Saya pilih kategori dulu.
Okey, mana-mana kategori yang anda selesa. So untuk tujuan contoh ni saja, saya akan pilih health and beauty. Okey. Kemudian saya nak cari yang terjual sahaja. Okey. Sebab apa saya cari yang terjual? Sebab saya nak tengok barang apa yang laku. Okey. So kalau barang yang tak laku saya tak nak. Okey, kemudian saya pilih buy it now. So maksudnya orang tengok barang tu terus beli, tak perlu nak tunggu bid sampai ke hujung So dia terus buy it now. Okey. Kemudian saya scroll down dan saya klik search. Itu saja. Okey, so dekat dalam kategori health and beauty ni terlalu banyak barang yang berjaya dijual di eBay. So ebay.com Okey. So saya nak lebih spesifik lagi. Saya pergi ke oral care, penjagaan mulut Okey, dan saya pergi ke whitening. Terpulang kepada anda lah. Saya lebih selesa dalam niche tu. Okey. So petuanya dekat sini anda tengok Okey. So yang ni 3D Crest 3D white strip. Apa ni? Saya tak tahu nama dia. Okay, ini satu barang ni sama. Barang ni saya rasakan sama juga dengan barang ni. Okey. Sama juga dengan barang ni. Okey. Sama juga dengan yang ni. Okey, ia pun sama dengan yang ni. Okey, sama dengan yang ni, sama dengan yang ni, sama dengan yang ni. Okey. So sama dengan yang ni. So anda perhatikan banyak betul 3D white vivid white strip ni Okey, masih so lagi. Wah, banyak betul. So maksudnya produk ni senang laku ataupun laku keras lah. Okey, so apa yang saya buat di sini, kita dah tahu dah produk ni laku sangat, mempunyai permintaan yang tinggi. So kita pergi ke slide sekejap. Okey, selepas kita buat research, kita dah tahu dah barang tu memang hot. Kita nak cari sumber produk ataupun supplier produk tersebut. Okey, setelah kenal pasti produk yang hot dan akan dipasarkan nanti, saya akan saya akan cari supplier ataupun sumber produk. Triknya di sini saya akan gunakan semula eBay sebagai sumber supplier saya. Okey. Pelik. Kenapa nak guna eBay sebagai sumber supplier sedangkan mereka semua boleh beli melalui eBay? Okey. So ni lumrah perniagaan online dan konvensional, walaupun mereka tahu di mana sumbernya, tapi kadang-kadang mereka tak pun pergi membeli di sana. Contohnya di market Malaysia, ramai orang menjual di Facebook dengan harga yang tinggi, tapi sebenarnya barang-barang tersebut mereka boleh dapatkannya di lelong. Okey, ataupun mereka boleh membelinya secara offline, terus kepada wholesaler, ataupun pergi je ke GM Plaza. Okey, dah boleh dapat dah dengan harga yang murah. Okey, tetapi kenapa mereka tak pergi sana? Mungkin kekangan masa, mungkin mereka tak tahu produk tersebut ada dijual di sana. Okey, jadi apa yang kita buat? Okey, so kita dah jumpa di eBay ni. Okey, first kali yang kenapa saya suka pilih eBay sebagai sumber supplier saya adalah di sini saya boleh lihat feedback. Feedback ni menjamin bahawa supplier ni ataupun penjual ni akan hantar barang tersebut kepada pembeli nanti. Okey, so kita tengok feedback dia ni. Okey, kalau setakat 2, 17, 25 negatif ni, itu biasa. Berbanding dengan berapa yang ni, mungkin ada masalah-masalah yang lain Okey, so kalau macam ni 99.5% ni supplier ni kira okey. Daripada 9,493 barang yang dijual ataupun yang dihantar, 99.5% bagi feedback yang positif. Okey, so tak ada masalah. Okey, so kalau bawah daripada tu, so elakkanlah. Contohnya 50% ke, tu tak payahlah. Biasanya eBay pun takkan takkan jagalah penjual-penjual macam tu, dia akan suspend dan sebagainya. Okey, so so katalah tadi kita pun jual di Facebook kita ambil produk ni, kita decide untuk ambil produk ni. Okey, so itu cadangan saya. Okey, saya nak gunakan eBay sebagai sumber supplier. Tapi terpulang kepada anda, sama ada anda boleh juga search di website DHgate. Okey,
DHgate ni pun adalah sumber dropship juga. Ramai seller-seller di eBay ambil barang-barang di DHgate dengan harga yang murah. Kebanyakan barang-barang di DHgate ni adalah daripada China. Okey, dan mereka cuma listing saja di eBay. Bila ada orang beli di DHgate, orang beli di eBay, mereka akan beli barang tersebut di DHgate, kemudian mereka akan hantar kepada pembeli tersebut. Okey, so the problem dengan DHgate ni, okey, sebagai penjual di Facebook, okey, saya tak nak buang masa cari, tak nak filter supplier dan sebagainya. Jadi saya gunakan eBay, sebab eBay seller ni dah tentu dia filter dekat mana sumber supplier dia juga. Okey, sebab dia dah dapat feedback yang bagus. So saya pun akan pakai yang ni sebagai supplier saya. Okey, jadi saya tak adalah risiko kena tipu tu, tak ada. Okey, sebab kalau kita ambil daripada DHgate ni, saya takut anda kena tipu dan sebagainya. Okey, itu model dropship. Tapi anda juga boleh gunakan model affiliate, iaitu dengan menggunakan Amazon.com. Okey, so dalam video ni saya takkan tunjukkan caranya bagaimana, sebab saya lebih fokus kepada dropship. Okey, lagipun kalau kita gunakan Amazon ni, dia punya profit sangat kecil. Okey, so katalah kita stick menggunakan supplier di eBay. Okey, seterusnya apa yang kita akan lakukan adalah memasarkan produk tersebut di Facebook. Okey, so saya akan gunakan Facebook 100%. So make sure tadi kita dah pilih produk kita adalah 3D White Strip Advance. Ni berkaitan dengan teeth whitening. Okey, so apa yang anda perlu lakukan adalah bina fan page produk tersebut. Okey, fokus. So satu fan page, satu produk. Jangan satu fan page letak 100 produk. Dia di fan page caca marba. Okey, so bina fan page yang tertumpu kepada produk tersebut sahaja. Okey, kemudian gunakan Facebook Ads untuk mula hasilkan jualan melalui kaedah promoted post. Okey, sebenarnya ada banyak kaedah pemasaran menggunakan Facebook. Okey, so menggunakan Facebook Ads, tapi untuk pemasaran yang bakal saya gunakan nanti, saya akan gunakan kaedah promoted post, sebab itulah yang memberikan result kepada saya berbanding dengan teknik-teknik lain yang pernah saya lakukan. Saya lebih gemar kepada promoted post. Okey, so terpulang kepada anda lah. So itu adalah cara-cara yang akan saya gunakan nanti. So refer YouTube jika anda perlukan penjelasan step by step untuk 2 langkah di atas. Tak tahu bina fan page, benda ni senang saja. Anda godek je di YouTube macam mana nak bina fan page ataupun how to build a fan page. Buka aja. Kemudian how to use Facebook Ads. Okey, so boleh refer di dalam YouTube. Ada tunjukkan langkah demi langkah. Okey, so saya harap anda jelas dengan apa yang saya sampaikan, dan saya harap anda berjaya dalam mencuba teknik ni. Okey, so teknik ni adalah teknik R&D. Belum ada apa-apa result, sekali lagi saya nyatakan. So ni adalah teknik yang bakal saya gunakan nanti. Okey, so kalau ada result, so tahniahlah untuk anda. Okey, so itu saja dalam video ni. Saya harap anda berjaya nanti. Assalamualaikum.